Dan kita akan kembali kepada tahun kedua Hijrah untuk menelusuri sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan-peperangan yang berlaku pada tahun tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih panjang lagi tuan-tuan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah sehinggalah berlakunya peperangan Badar, ada 8 peperangan yang lebih awal. Barulah selepas itu berlakunya peperangan Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa'idhna min syarri nafsina. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahmah. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada malam ini. Sama-sama kita berada di dalam halaqah ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan jugalah Allah Subhanahu wa taala akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya. Seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia ini dengan cahaya ilmu sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah menerima seluruh amal saleh yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah perbincangan kita pada malam ini adalah melanjutkan lagi sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekarang kita berada di fasah tahun Hijrah. Dan kita akan kembali kepada tahun kedua Hijrah untuk menelusuri sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peperangan-peperangan yang berlaku pada tahun tersebut. Baik, sebelum kita lanjutkan lebih panjang lagi tuan-tuan, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah sehinggalah berlakunya peperangan Badar, ada 8 peperangan yang lebih awal. Barulah selepas itu berlakunya peperangan Badar. Perang Badar kalau kita ikut susunan tuan-tuan, dia berlaku adalah perang yang ke-9. Kenapa ada 8 peperangan yang awal ni tuan-tuan? Namun jarang-jarang kita tahu. Ini adalah sebagai satu hikmah yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan latihan ketenteraan. Seolah-olahnya seperti itulah latihan ketenteraan kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya orang Mekah, orang Muhajirin yang tak pernah turun ke medan perang sebab mereka ini adalah bangsa korporat dan ada sebahagian mereka itu adalah hamba-hamba habdi sahaja. Jadi mereka tidak pernah duduk di medan perang. Jadi adanya 8 peperangan ini adalah sebagai persiapan mental dan fizikal mereka untuk menghadapi musuh iaitu musyrikin Quraisy, iaitu di dalam peperangan Badar. Okey, ada 8 peperangan dan kita telah sentuh 4 perang yang awal. 3 peperangan yang awal berlaku pada tahun pertama Hijrah dan 3 peperangan ini tak dihadiri oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tuan-tuan baca dalam bab Al-Maghazi iaitu sirah peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perang yang awal ini disebut sebagai sariyah. Dia tak sebut sebagai ghazwah. Tapi disebut sebagai sariyah. Kerana 3 peperangan awal tahun pertama hijrah, selepas sahabat Nabi dan para sahabat hijrah, semuanya dipimpin oleh para sahabat baginda Nabi SAW. Nabi di mana? Nabi SAW berada di kota Madinah, masih lagi menyusun struktur pentadbiran negara Madinah. Jadi Nabi cuba memperkukuhkan barisan yang ada di kota Madinah, memperkukuhkan pentadbiran dan pengurusan negara Madinah. Manakala dalam hal pertahanan, peperangan, Nabi menghantar daripada kalangan sahabat.
Jadinya tuan-tuan, 3 perang awal berlaku pada tahun pertama. Dan masuk perang yang keempat, dia berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Kalau tuan-tuan perhatikan daripada sudut sejarah, ada 3 bulan gap dekat situ. Dia berhenti. Kerana apa dia berhenti? Sebab 3 bulan itu disebut sebagai bulan haram. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan adanya bulan haram yang tidak berlakunya apa-apa peperangan, iaitu bulan Zulkaadah, Zulhijjah dan Muharram. Satu lagi pada bulan Rejab. Tapi bulan Rejab tak termasuk masa itu, tuan-tuan. Jadi 3 bulan berhentinya pada awal Zulkaadah, maka mereka tak berlaku peperangan. Apa-apa peperangan tak berlaku. Dan dia bermula pada Safar tahun yang kedua Hijrah. Dan peperangan itu disebut sebagai Ghazwah Al-Abwa ataupun Ghazwah Wuddan. Kalau tuan-tuan boleh baca mana-mana kitab sirah, tuan-tuan pernah dengar mungkin Ghazwah Al-Abwa ataupun Wuddan, itulah perang yang pertama yang Nabi hadiri. Itulah perang pertama. Namanya perang Ghazwah Wuddan ataupun Ghazwah Al-Abwa. Kenapa dia ada 2 nama? Al-Abwa merujuk kepada daerah dia. Daerah Al-Abwa. Wuddan itu adalah merujuk nama kampung dia. Kampung apa tu? Ni adalah perang Wuddan sebab dia berlaku di kampung Wuddan. Kenapa namanya Al-Abwa? Sebab dia berlaku di daerah Al-Abwa. Dua-dua nama itu digunakan di dalam kitab-kitab sirah. Okey, ni kita dah bincang juga, tuan-tuan. 4 perang dah berlaku dah. Dan masuklah perang yang kelima. Perang yang kelima dikenali sebagai Ghazwah Buat. Ghazwah Buat. Dan ini adalah perang yang kedua yang Nabi hadiri, dan dia adalah perang yang kelima di dalam sejarah Islam. Saya bagi tuan-tuan satu ringkasan mudah. Nabi SAW menghadiri perang dan Nabi turun menjadi ketua panglima, tuan-tuan. Kalau kata Brigadier General tu, Nabi sendiri turun, angkat senjata dan menghadapi musuh adalah sebanyak 27 kali peperangan. Ataupun sebahagian menyebut 28 kali peperangan. Namun sepanjang hayat Nabi di kota Madinah, selama 10 tahun, tuan-tuan, peperangan yang berlaku dan diletakkan di dalam bab Al-Maghazi, iaitu peperangan-peperangan Nabi, sama ada Nabi turun ataupun Nabi caturkan daripada kota Madinah. Sahabat Nabi yang turun, Nabi hantar sahaja company-company perang ni, tuan-tuan, iaitu sebanyak 84 peperangan. Okey, jadi tuan-tuan akan jumpalah ada perang yang Nabi turun, ada perang yang Nabi SAW tidak turun. Okey, ada sebab-sebab dia. Okey. Perang yang kelima ni, tuan-tuan, namanya perang Buat. Dan perang ini adalah berlaku pada bulan Rabiul Awal. Dan kita tahulah bulan Rabiul Awal ni seringkali dikaitkan dengan hari kelahiran baginda Nabi SAW, tuan-tuan. Sebenarnya Rabiul Awal ni, hari kelahiran Nabi ni tak dipastikan secara tepat bilakah Nabi lahir. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab sirah. Bila Nabi lahir, tuan-tuan, tak dinyatakan secara tepat bila Nabi lahir. Tetapi Rabiul Awal seringkali dikaitkan adalah sebagai bulan, iaitu kewafatan baginda Nabi SAW secara tepat. Kebanyakan para ulama menyebutkan tarikh kewafatan Nabi secara tepat adalah pada bulan Rabiul Awal. Tapi kalau tarikh kelahiran, mereka tak tahu, tuan-tuan. Okey? Jadinya pada bulan Rabiul Awal yang berlaku pada tahun kedua Hijrah, satu peperangan yang berlaku namanya Ghazwah Buat. Buat ni dekat mana, tuan-tuan? Buat ni iaitu dia berada di daerah barat laut negara Madinah. Ini negara Madinah, dia duduk di barat laut. Kalau kita betul-betul tengok, tuan-tuan, data, daripada 5 peperangan yang awal, semua lokasi yang Nabi pilih, semuanya berada di barat kota Madinah. Sama ada barat daya, sama ada barat laut, ataupun di bahagian barat sendiri. Ni semuanya, tuan-tuan, adalah lokasi-lokasi. Kita boleh dapat kesimpulan lah. Dia adalah laluan dagangan orang Mekah menuju ke Syam. Seringkali saya sebut, tuan-tuan, dalam kuliah bila cerita tentang awal Maghazi ni. Kenapa Nabi SAW nak sangat tutup semua laluan dagangan Quraisy ni? Sebab orang Quraisy, hasil pendapatan negaranya, keuntungan 3/4 ekonomi Mekah berkembang datang daripada ekonomi perniagaan Mekah di Syam.
1/4 sahaja keuntungan datang daripada perniagaan di Yaman. 3/4 datang di Syam. Sebab itu Nabi SAW tutup ruang-ruang tersebut. Nabi nak sangat tutup ruang tersebut. Kedua, kenapa Nabi SAW nak sangat duduk di lokasi-lokasi tersebut? Sebab selain daripada Nabi nak melumpuhkan ekonomi Mekah, kita sebut sebagai trade war, perang dagangan dekat situ tuan-tuan, baginda Nabi SAW juga nak mengambil harta-harta orang muslimin yang telah ditinggalkan di kota Mekah. Sebab ketika sahabat Nabi nak hijrah, orang Quraisy kata apa? Kalau kamu buat keuntungan di sini, tinggalkan harta kamu di sini. Kamu nak keluar, keluar. Macam tu arahan daripada Quraisy. Jadi sahabat-sahabat Nabi ni keluar. Pergilah ke Madinah dalam keadaan sehelai sepinggang. Sebab itu tuan-tuan bila dengar cerita hijrah, selalu kali diceritakan kepada kita tentang, iaitu sahabat Nabi namanya Abdurrahman bin Auf. Disaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', yang mana Sa'ad bin Rabi' tahu Abdurrahman bin Auf ni orang kaya Mekah, jutawan Mekah, sampai di Madinah menjadi orang yang paling miskin dan ditawarkan macam-macam pada orang Madinah, khususnya pada Abdurrahman bin Auf. Kerana apa tuan-tuan? Sebab Abdurrahman bin Auf telah tinggalkan seluruh hartanya di Mekah. Dan seluruh harta yang ditinggalkan itu dirompak oleh Quraisy. Dan Quraisy jadikan sebagai modal perniagaan mereka ke Syam ataupun ke Yaman. Jadi harta-harta yang dibawa berniaga tu tuan-tuan, itulah harta yang Nabi SAW nak ambil kerana ada hak orang Muslim di dalam harta tersebut. Okay? Itu antaralah hikmah kenapa Nabi SAW lakukan serangan-serangan tersebut. Okey. Di peperangan Buat ni tuan-tuan, Nabi SAW bawa keluar 200 sahabat Nabi menjadi ketua panglima. Ada 200 sahabat Nabi yang menjadi ketua panglima Islam. Kalau tuan-tuan tengok perang Al-Abwa, dalam perang Al-Abwa, Nabi SAW hanya bawa 70 orang tuan-tuan. 70 orang. Masuk dalam peperangan Buat, Nabi tambah 3 kali ganda. Nabi bawa 200 orang. Misi sama. Misi kita adalah menghalang pedagang daripada Mekah menuju ke Syam. Sama saja. Tapi kenapa Nabi tambah tuan-tuan? Sebab pada peperangan Buat ni, yang membawa harta dagangan Mekah ke Syam adalah yang bernama, iaitu Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah bin Khalaf ni tuan-tuan adalah orang nombor 2 yang paling berkuasa di kota Mekah. Ni tuan-tuan kena ingat. Jadi, bila kita tahu siapa yang menjadi ketua pedagang daripada Mekah menuju ke Syam tu, maka kita tahulah, iaitu secara umumnya mestilah nilai dagangan itu lebih mahal ataupun lebih banyak daripada nilai-nilai yang lain. Macam kita lah tuan-tuan. Kalau si fulan ni yang tidak ada apa-apa pun, dia bawa, kita tahu yang ikut ni biasa-biasa saja. Tapi kalau dia ni adalah seorang nama, seorang tokoh ataupun seorang sekian-sekian yang ternama tuan-tuan, sudah tentulah yang majlis tersebut atau program tersebut mestilah program ataupun majlis yang hebat. Sebab yang datang tu adalah tokoh-tokoh yang dikenali. Okay? Jadi bila Nabi nampak ini adalah orang nombor 2 daripada kota Mekah yang turun, yang menjadi ketua kafilah, pedagang daripada Mekah, maka sudah tentulah harta dagangannya itu sangat istimewa. Dan sebab itu Nabi membawa 200 orang sahabat Nabi menjadi ketua panglima. Okay? Dan ternyata tuan-tuan tepat bacaan Nabi. Ini seorang pemimpin, kelebihan dia, dia mesti pandai membaca suasana tuan-tuan. Kita tak boleh baca suasana. Jadi Nabi SAW dia boleh baca keadaan. Jadinya tuan-tuan, apa yang Nabi ramalkan adalah tepat. Betul. Apa yang berlaku iaitu Umayyah bin Khalaf telah membawa 2,500 ekor unta yang penuh dengan muatan bertolak daripada Mekah menuju ke Syam untuk berdagang. Kita bila sebut nama unta ni tuan-tuan, kita mungkin rasa apalah banyak sangat 2,500 ke unta ni, macam tak ada nilai. Saya nak tukarkan tuan-tuan dalam bentuk kita sekarang. Orang pergi berniaga tuan-tuan, dia bawa 2,500 kontena. Tuan-tuan boleh bayang banyak mana? Baru kita rasa, kontena. Unta zaman tu, kita bayanglah macam kontena pada zaman kita. Dengan penuh dengan semua barang-barang jualan tuan-tuan. Bawa pergi bertolak Mekah menuju ke Syam. Okay, 2,500 ekor unta, kita bayangkan tuan-tuan, taklah kata tepat
Tapi nak kata dia punya kemewahan nak pergi berdagang tu tuan-tuan, macam dia bawa 2,500 buah kontena bertolak daripada Mekah pergi ke Syam untuk berdagang. Dan dijaga oleh 200 orang pemuda. Nak kata ni lumayan kan. Jadi 200 orang pengawal ni telah diupah oleh Umayyah bin Khalaf untuk dibawa pergi ke Syam. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai dekat sana tak berlakulah apa-apa peperangan. Sampai dibuat tak berlaku apa-apa peperangan. Kenapa tak berlaku apa-apa peperangan? Sebab kita kena ingat, iaitu dalam kalangan orang Mekah, mereka juga ada perisik. Takkanlah dia keluar macam tu je tuan-tuan, dengan bawa dagangan yang lumayan ni, sudah pastilah mereka ada perisik-perisik dia. Jadi perisik-perisik sentiasa bagi report, kami dengar daripada Madinah nak keluar tentera. Jadi percepatkan mungkin jalan dagangan mereka, menyebabkan mereka tak bertembung di Buat, tak bertembung. Dan rombongan dagangan yang dibawa oleh Umayyah bin Khalaf ni terlepas daripada sekatan baginda Nabi SAW. Tapi tuan-tuan, walaupun tak berjaya, Nabi SAW buat sekatan, tetapi Nabi SAW berjaya mencapai matlamat. Pertama, apa matlamat Nabi yang tercapai? Seperti mana saya sebutkan, pertama, dia sebagai latihan pertahanan ataupun peperangan dalam kalangan sahabat. Sahabat ada pengalaman tuan-tuan. Jadi macam mana mereka dapat pengalaman? Di sinilah. Kita baru dapat in real punya training. Inilah suasana peperangan. Pertama tercapai. Yang kedua, Nabi SAW berjaya menggerunkan kafilah-kafilah daripada Mekah menuju ke Syam. Sebab orang Quraisy apabila mereka berdagang ke Syam ataupun ke Yaman, mereka langsung tak rasa gentar. Sebab itu Allah sebut li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Orang Quraisy ni dia ada keistimewaan dia, privilege dia ada. Dan mereka ni boleh berdagang pada musim sejuk, musim panas. Pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Sebab apa? Sebab mereka itu dilabel sebagai penjaga kota Mekah. Penjaga tanah haram. Jadi orang-orang yang berada di sekitar tu semuanya respect kepada Quraisy. Tak ada lanun-lanun yang akan halang dagangan-dagangan daripada Quraisy. Jadi bila Nabi SAW mula pertama kali tuan-tuan buat sekatan, nampak orang Quraisy lebih gurun dan mereka sangat berhati-hati. Kalau Nabi tak kuat tuan-tuan, mestilah mereka lawan. Tak apa, kita jumpa, kita habiskan terus. Tapi tak berlaku. Mereka larikan diri daripada Nabi. Sebab baginda Nabi SAW berjaya menambahkan kegerunan orang Quraisy kepada kerajaan Madinah. Walaupun kerajaan Madinah itu tak capai lagi usia setahun. Baru nak masuk setahun lah. Okay? Dah berjaya dah menimbulkan kerisauan, kebimbangan pada kalangan orang Quraisy. Okay? Baik, perang yang berikutnya tuan-tuan. Perang yang berikutnya iaitu perang yang ke-6. Pun Nabi SAW hadiri dan dia berlaku pada bulan yang sama. Tadi Rabiul Awal berlaku perang Buat. Rabiul Awal yang sama juga tuan-tuan berlaku satu lagi perang namanya perang Safwan. Perang ni Nabi SAW tak keluar. Nabi SAW asalnya tak buat pun perancangan untuk buat sekatan. Tak. Tapi Nabi SAW telah diserang. Ini menunjukkan sebenarnya orang Quraisy mula rasa tekanan yang dihadapi daripada tekanan baginda Nabi SAW. Nabi berjaya tekan orang Quraisy. Setelah 5 kali orang Quraisy pergi berdagang tuan-tuan, 5 kali Nabi buat sekatan dan mereka rasa bimbang, apa yang berlaku? Kali yang ke-6 ini, wakil Quraisy telah upah ada kabilah namanya kabilah Al-Fihr. Ini satu kabilah kecil lah tuan-tuan. Tak adalah kecil, besar jugalah. Ada pengaruh dia. Tetapi dia bukanlah kabilah yang duduk di atas kayangan-kayangan elit-elit ni tuan-tuan. Jadi dia hantar seorang lelaki yang namanya Qurs bin Jabil. Qurs bin Jabil Al-Fihri ni tuan-tuan, dia telah dihantar oleh Quraisy pergi buat serangan di sekitar kota Madinah. Apa yang mereka buat? Dia masuk ke kebun-kebun sekitar Madinah dan merompak haiwan-haiwan ternakan sahabat baginda Nabi SAW di kota Madinah. Dalam bahasa mudah, mereka menggugat keamanan kota Madinah.
Okey. Yang ini Quraisy tak bertindak tuan-tuan. Quraisy cuci tangan lah. Kita orang atas kan, takkanlah kita nak turun padang. Ni bukan level kita lah, itu bahasa kita. Ini bukan level kita. Tapi dia hantar sekutu dia pergi buat kerja untuk gugat keamanan kota Madinah. Nak bagi tahu, kalau bayangan kita tuan-tuan, datang Along ni tuan-tuan, dia tengok kita ni steady je, ambil cap merah, simbah rumah kita. Macam tu lah bahasanya kan. Dia simbah, kita mula sebimbang. Jangan sibuk buat kerja luar. Rumah awak tu kena perhatikan lebih sikit. Sebab rumah awak pun dalam kami punya pemantauan. Jadi, itulah yang dilakukan oleh Quraisy. Perang yang ke-6 ini namanya Perang Safwan ataupun Ghazwah Safwan. Yang mana Quraisy mula hantar serangan daripada Qurs bin Jabir Al-Fihri. Qurs bin Jabir ni tuan-tuan, kita cerita sikit lah, tak adalah detail sangat. Qurs bin Jabir ni, walaupun dia ni asalnya adalah sekutu Quraisy, orang Mekah lah. Dan dia ni menyerang Nabi SAW dalam peperangan ni, tapi akhirnya nanti, tahun yang berikutnya nanti, dia akhirnya memeluk Islam. Dia akhirnya menjadi sahabat baginda Nabi SAW. Dan dia inilah juga tuan-tuan, juga diangkat oleh Nabi sebagai utusan Rasul. Tuan-tuan boleh bayang kalau sebuah negara menghantar seorang wakil yang mewakili negara, orang ni mesti hebat lah. Dia bukan orang biasa-biasa, mesti orang hebat. Apatah lagi ini adalah Rasul dan dia adalah utusan bagi seorang Rasul. Sudahlah hebat. Ini Qurs bin Jabir Al-Fihri. Nabi SAW menunjukkan kepada kita sifat pemaaf dia. Dan inilah namanya Ar-Ra'ufur Rahim. Nabi ada sifat mewakili sifat Allah, iaitu sifat Ra'uf dan sifat Rahim. Dia sangat pemaaf. Dia ada peluang untuk memberikan balasan tapi dia tak balas. Nabi SAW sangat menjaga sahabat-sahabat baginda Nabi SAW. Saya nak tunjukkan pada tuan-tuan satu bandingan. Kebanyakan kita lah ataupun manusia tuan-tuan, dulu bersahabat tapi akhirnya bermusuh. Itu biasa. Tapi daripada musuh berubah menjadi sahabat pun biasa tuan-tuan. Tapi bezanya Nabi SAW, daripada musuh berubah jadi sahabat, bahkan menjadi pejuang yang mempertahankan Nabi, bahkan mengorbankan nyawa untuk pertahankan agama Nabi, itu adalah luar biasa. Dan ia hanya berlaku kepada baginda Nabi SAW. Orang yang musuh Nabi, pernah ancam Nabi, pernah rancang nak bunuh Nabi SAW, akhirnya berubah menjadi sahabat yang mempertahankan Nabi, bahkan yang mengorbankan nyawa dia untuk pertahankan perjuangan dan agama baginda Nabi SAW. Tuan-tuan tengok dalam sejarah dunia tuan-tuan, mana tokoh-tokoh dunia? Ada tak orang macam tu? Tak ada tuan-tuan. Yang ada, dulu kawan, sekarang bermusuh. Itu ramai tuan-tuan. Kita pun terlibat juga kan. Dulu kita kawan, sekarang kita bergaduh. Itu kita. Tapi tidak kepada baginda Nabi SAW. Nabi pula tuan-tuan, kalau orang tu lagi rapat dengan Nabi, lagi kuat percaya dia. Lagi rapat dengan Nabi, lagi percaya. Betul tak? Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan, bila dikatakan oleh Abu Jahal, Abu Jahal, sahabat kamu tu dah gila dah. Kenapa? Sebab dia kata malam tadi dia pergi ke Al-Quds. Dia pergi ke apa? Disebut dalam istilah lamanya, saya lupa ada istilah nama dia, lama-lama kepada Baitul Maqdis. Dia kata malam tadi dia bertolak ke sana dan dia balik sebelum subuh tadi. Dan dia telah naik ke langit bertemu dengan Tuhannya. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq tuan-tuan? Kalau itu yang disebutkan oleh Muhammad, aku percaya lagi. Lagi seorang tu dekat dengan Nabi SAW tuan-tuan, lagi dia percaya. Apa yang keluar daripada mulut Muhammad, aku memang percaya tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, lagi orang kenal kita, lagi tak percaya. Ini berlaku pada bomoh tuan-tuan. Orang jumpa bomoh, orang luar je datang jumpa bomoh. Orang kampung tak jumpa bomoh tu. Kadang, ada bomoh ke kampung kita ni? Ada. Power dia ni. Tak kenal pun. Tukang urut pun sama juga. Kampung awak ni ada tukang urut, ya ke? Saya tak tahu pun. Terkenal dia ni tuan-tuan. Sebab biasa macam tu. Lagi orang tu dikenali, lagi kita rapat, lagi kita tahu dia punya budi pekerti dia. Lagi kita kurang percaya tuan-tuan. Tapi tidak pada baginda Nabi SAW. Ini kewibawaan Nabi SAW. Okey. Jadinya Qurs bin Jabir ni tuan-tuan, masa dia musyrik lagi, diutuskan oleh Quraisy. Apa dia buat? Dia masuk ke kawasan sekitar Madinah. Memang dia bukan nak serang Nabi, tetapi dia nak menggugat keamanan. Ini biasalah tuan-tuan. Dari sudut, kita kata dari sudut psikologi lah. Untuk berikan tekanan kepada rakyat Madinah
supaya hilang kepercayaan kepada baginda Nabi SAW. Sebelum ni negara Madinah sejahtera. Sekarang bila Muhammad mentadbir negara kita, banyak pula musuh kita ni. Bila berlaku macam tu tuan-tuan, maka hilanglah kepercayaan orang-orang Madinah kepada Nabi SAW. Namun apa yang mereka rancang tak berjaya. Apa yang berlaku tuan-tuan? Maka Nabi SAW telah kejar Qurs bin Jabir ni tuan-tuan daripada Madinah. Nabi dapat je berita ni, Nabi kejar terus sampailah ke satu daerah namanya Safwan. Sebab itu nama perang ni Ghazwah Safwan. Sebab Nabi kejar bersama dengan 70 orang sahabat Nabi, dapat report terus keluar tuan-tuan. Tak ada tangguh-tangguh, terus keluar pergi dapatkan musuh ni, iaitu sampailah ke Safwan dengan 70 orang sahabat Nabi. Safwan dengan Madinah berapa jarak tuan-tuan? Nabi kejar sejauh jaraknya sekitar 110 km tuan-tuan. 110 km. Kita nak kata tuan-tuan, dia bukan kejar saja-saja tuan-tuan. Memang kejar sungguh sejauh mungkin. Sejauh mungkin. Dalam bahasa hari ini tuan-tuan, kalau kita nak menghalang daripada sesuatu yang kita tak suka berlaku pada negara kita, tutup pintu maksiat, tutup sungguh-sungguh. Jangan buat hanya sekadar-sekadar saja. Tutup sungguh-sungguh. Tunjukkan kesungguhan kita. Memang kita tak nak. Dan kalau boleh, jangan berlaku apa-apa ruang pun. Ketatkanlah semua sahaja. Apa sahaja yang benda-benda yang kita tak suka ni berlaku ni, kita buatlah sebaiknya. Dan itulah yang berlaku. Dan itulah yang diteladani daripada baginda Nabi SAW. Nabi SAW nak tunjukkan kita, dia memang nak tunjukkan, dia tak nak berlaku tu lagi, dia kejar sampai 110 km tuan-tuan. Saya percaya kalau tuan-tuan lah, ataupun polis lah tuan-tuan, nak kejar musuh sampai 110 km, USJ sampai mana? Melaka ada tuan-tuan. Lajak sikit sampai Muar mungkin. Sanggup tuan-tuan nak kejar sejauh tu? Kita dengan membawa kereta ni nak kejar sejauh tu, mungkinlah kita kejar lah kot, saya tak pastilah. Tapi tak ada kesanggupan. Yang ini mereka dengan menunggang unta tuan-tuan, menunggang kuda. Dengan sejauh sejarah itu, kita tak boleh bayang berapa jam mereka cuba kejar. Dengan kenderaan 110 tu hampir cecah sejam setengah ataupun 2 jam lah. Kalau dengan kudanya, berapa jam tuan-tuan dia kejar musuh-musuh tersebut. Okay? Dan akhirnya tuan-tuan, musuh tetap dapat melepaskan diri. Tetapi baginda Nabi SAW berjaya memberikan tekanan kepada musuh. Menyebabkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok lepas peristiwa ni, tidak ada lagi serangan yang berani masuk ke kota Madinah dah. Tak ada lagi orang umpan-umpan. Melainkan ada satu je. Iaitu berlaku kepada saya lupa. Ada seorang, Abu Sufyan. Abu Sufyan sebab dia bersumpah. Itu sebab dia bersumpah. Namanya Ghazwah As-Sawid. Dia berlaku satu perang lagi. Itu pun dia bersumpah. Dia kata apa? Kalau aku tak ni, aku tak akan mandi janabah, dia kata. Ataupun aku tak akan mandi. Dia bernazar lah. Jadi dia akan cuba buat laku serangan kepada kerajaan Madinah. Jadi itu sahaja yang berlaku selepas perang ni. Tidak ada orang berani serang Madinah. Sebab Nabi SAW memang tunjukkan kesungguhan. Kalau dapat tangkap memang siap lah. Jadi tak ada orang berani nak menyerang Madinah seperti mana yang dilakukan oleh Qurs bin Jabir. Dan orang Quraisy pun tak berani nak repeat kaedah ataupun modus operandi yang sama untuk menyerang kota Madinah. Okey. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tuan-tuan, kita masuk perang yang ke-7. Okey. Perang yang ke-7 ni tuan-tuan namanya Ghazwah Zul Ushairah. Bila masuk perang yang ke-7, berarti kita ada lagi 2 perang sebelum masuk kepada perang Badar. Okey. Perang Zul Ushairah ni tuan-tuan, kalau dalam rekod sejarah, inilah punca kepada peperangan Badar. Inilah punca kepada peperangan Badar. Selalu kita dengar cerita perang Badar ni, Nabi dah keluar daripada kota Madinah nak bertembung sahaja dengan tentera Mekah. Nabi nak buat sekatan kepada Abu Sufyan. Sekali Abu Sufyan hantar surat ke Mekah, orang Mekah pula dapat berita, iaitu Abu Jahal kata apa? Muhammad dah melampau ni. Jadi dia pun bawa keluar tentera dia, 1,300 tentera tuan-tuan. Dia pun bawa keluar. Sampai separuh jalan, Abu Sufyan kata apa? Patah balik. Aku dah lepas daripada sekatan Muhammad. Aku ikut jalan laut. Aku tak ikut jalan bukit, jalan biasa. Aku ikut jalan laut. Tapi Abu Jahal kata apa? Kita dah sekali keluar terus mara. Daripada 1,300, 300 patah balik ke Mekah, 1,000 bertolak bersama dengan Abu Jahal. Berlakulah perang Badar. Tapi tuan-tuan, sebelum berlaku peristiwa tu, inilah peristiwanya. Namanya Ghazwah Zul Ushairah.
Yang kita dengar Abu Sufyan on the way balik ke Mekah, Nabi nak buat sekatan. Perang Zul Ushairah ni Nabi SAW nak sekat waktu Abu Sufyan nak keluar Mekah pergi ke Syam. Masa dia balik tu Nabi sekat baru berlaku perang Badar. Tapi yang perang Zul Ushairah ni dia baru keluar daripada Mekah menuju ke Syam. Okey, baru keluar. Okey, apa yang berlaku tuan-tuan? Perang ni dia berlaku pada bulan Jamadil Awal. Perang ni berlaku pada bulan Jamadil Awal. Baginda Nabi SAW kekal membawa tenteranya seramai 200 orang. Kenapa Nabi bawa 200 orang tuan-tuan? Sebab Abu Sufyan bila Nabi dapat berita ketua kafilah ini adalah geliran daripada Abu Sufyan, Nabi tahu Abu Sufyan adalah salah seorang tokoh muda daripada kalangan Quraisy. Orang Quraisy tuan-tuan, dia tahu selepas Abu Jahal tidak ada lagi tokoh yang beribawa yang boleh menggantikan pemerintah di Mekah melainkan Abu Sufyan. Dan dia adalah dari sudut kedudukan dia, giliran dia dan sebagainya lah. Dia adalah dia punya undang-undang tubuh mungkin Mekah dah buat. Orang yang paling layak adalah daripada Abu Sufyan. Abu Sufyan yang patut naik. Jadi bila dengar je Abu Sufyan yang membawa tentera ni, yang membawa dagangan ke Mekah, maka Nabi SAW mengekalkan 200 orang tentera. Sebab Nabi tahu mestilah harta lumayan dia, harta dagangan itu paling lumayan. Dan tak dinafikan tuan-tuan, memang paling lumayan. Dalam rekod sejarah tuan-tuan, Abu Sufyan pulang ke kota Madinah. Okay? Dalam dagangan ni kita tak tahu berapa banyak yang Abu Sufyan bawa pergi ke Mekah, tak tahu. Daripada Mekah pergi ke Syam kita tak tahu, tak rekod berapa dagangan dia bawa. Tapi yang dia bawa balik lumayan. Yang dia bawa balik lumayan tuan-tuan. Antara dalam rekod menyebutkan cash dia sahaja masa dia bawa balik. Ini yang paling lumayan tuan-tuan. Para ulama sejarah buat kajian tuan-tuan. Harta dagangan yang paling kaya lumayan yang dibawa oleh Quraisy adalah pada perang Badar itulah. Dia punya cash sahaja cecah 50,000 dinar. 50,000 dinar kalau kita tukar dalam nilaian kita tuan-tuan, dia cecah hampir lebih kurang 400 dia dah masuk juta, 400 juta lebih kurang macam tu lebih kurang lah 400,000 juta. Saya tak tahu nak kira macam mana lah. Tapi dia sangat lumayan. Tuan-tuan boleh calculate lah 50,000 dinar. Tuan-tuan kali lah 1 dinar berapa gram. Kiralah dengan nilaian hari ni tuan-tuan. Itulah nilaian yang dimiliki oleh Quraisy. Itu baru dia punya kita kata cash. Dia punya unta dia, kalau unta nilaiannya 7,000 tuan-tuan, kalikanlah dengan 1,000. Maksudnya yang dibawa tu 1,000 ekor unta. Tuan-tuan kalikan. Kemudian setiap unta tu penuh dengan muatan. Muatan tu kita tak tahulah berapa nilai dia. Dan itulah harta yang paling lumayan yang dibawa pulang oleh Abu Sufyan. Dan harta tu tuan-tuan, bila sampai kat Mekah, mereka tak usik dan tak sentuh. Tak ada pun yang pemberi modal ambil harta tu. Tak. Sebab apa? Abu Sufyan berjaya tiupkan semangat jihad. Abu Sufyan, musyrik pun ada jihad tuan-tuan. Dia tiupkan jihad dalam hati mereka ni, orang-orang Mekah ni, supaya biarkan harta tu bahkan top up lagi. Sebab apa? Mereka nak jadikan sebagai modal pada perang balas dendam. Namanya perang Uhud. Nanti perang Uhud itulah modal yang mereka gunakan sebagai modal dalam peperangan. Perang balas dendam. Okey? Baik. Kita tengok sekarang. Jadi Abu Sufyan bawa keluar tuan-tuan dengan dia punya harta-harta dagangannya daripada Mekah menuju ke Syam. Nabi SAW dapat saja berita, Nabi bawa keluar 200 sahabat. Jadi ketua panglima Nabi. Dan 200 ni tuan-tuan semuanya kalangan muhajirin. Orang Madinah seorang pun tak terlibat. Kalau kita tengok tuan-tuan, kita dah bincang 7 perang dah. 7 peperangan ni tuan-tuan, tak ada seorang pun orang Ansar, orang Madinah terlibat. Semua orang Mekah. Kalau kita tak tahu cerita tuan-tuan, kita akan kata apa? Ini tak patut berlaku benda ni. Tak patut. Tapi sebenarnya tuan-tuan, inilah namanya perjanjian. Sebab waktu mereka buat perjanjian Aqabah Al-Kubra, perjanjian Aqabah yang kedua, yang mereka setuju lantik Nabi jadi pemerintah di Madinah, mereka telah ikat perjanjian dengan Nabi, iaitu mereka hanya melindungi Nabi di dalam kota Madinah. Luar kota Madinah, kita tak melindungi Nabi. Itu perjanjian awal dia. Okay? Jadi sebab itu bila berlaku je serangan luar ni,
orang Madinah tak terlibat. Dan Nabi tak salahkan mereka sebab itu perjanjian. Tetapi tuan-tuan, dalam peperangan Badar, dia istimewa. Yang itulah menyebabkan Nabi SAW naik semangat dia. Dan Nabi kata apa? Aku nampak kubur-kubur musuh dah berada dekat kawasan Badar. So waktu itu orang Ansar yang dipimpin oleh Sa'ad bin Mu'az, dia menyebutkan, kita akan berjuang bersama dengan Rasulullah sampailah ke titisan darah yang akhir sekali lah. Dia akan berjuang. Sebab mereka tak diwajibkan pertahankan Nabi di luar kota Madinah. Tapi mereka tolak ke tepi undang-undang tersebut dan nak berjuang dengan baginda Nabi SAW. Okay? Sebab itu Nabi SAW sangat menghargai, appreciate dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Ansar. Okay, baik. Yang lebih menyayat hatinya tuan-tuan, Nabi bawa keluar 200 tentera. Tetapi unta yang Nabi bawa sebagai kita kata kenderaan tuan-tuan, pengangkutan waktu itu hanya 30 ekor unta saja. Bila kata 30 ekor unta tuan-tuan, dengan 200 tentera, bererti satu ekor unta berkongsi seramai 6 orang. Seorang naik, 5 orang mengiring tuan-tuan. Kan kita penat nanti seorang lagi naik, 5 orang lagi mengiring. Dan mereka bergilir lah tuan-tuan, bergilir. Kita ni kalau kereta tak muat tuan-tuan, tak apalah kau jalan dulu. Kita ambil keuzuran lah kan. Jalan dulu lah. Tahu-tahu pula benda ni cerita pasal nyawa pula kan. Kalau ajak pergi kenduri, ajak makan, sanggup jugalah bergempit-gempit. Tapi sebabkan ni cerita pasal nyawa ni, saya uzur lah kot, tak muat, tak apalah awak jalan dulu. Tapi tidak pada Nabi SAW. Sahabat-sahabat Nabi, tak kisah, tak apa kita jalan. Dan Zul Ushairah ni tuan-tuan adalah daerah yang berhampiran dengan Badar. Badar ni dia lebih 2 marhalah tuan-tuan daripada kota Madinah. Kalau berjalan tu lebih daripada 2 hari. Sebab zaman dahulu mereka tidak ada jarak secara tepat. Tak ada kira 8 km, 10 km tak ada tuan-tuan. Macam mana mereka kira? Mereka hanya kira 1 hari perjalanan 1 marhalah. 2 hari perjalanan 2 marhalah. Itu perkiraan zaman dahulu. Sebab itu kalau tuan-tuan baca hadis Nabi SAW, cerita solat jamak, bila dia kata apa? Ada dalam ilmu fiqh lah. Ada jarak kata 2 marhalah itu 84 km. Ada yang kata 2 marhalah itu 90 km. Ada yang kata, apa buat tak tepat ni? Sebab zaman tu mereka tak ukur dengan kiraan 1 km tak. Diukur dengan perjalanan. Kalau mereka jalan satu tempat tu, kita pernah jalan tempat ni 2 hari perjalanan, maka kita boleh jamak. Dikira 2 marhalah. Okey, jadi bila zaman hari ni mula ukur, jarak tak 83 ada, 90 ada, 93 ada. Okey, itu yang berlaku lah. Okey. Jadinya tuan-tuan, perjalanan 2 hari 2 malam ni tuan-tuan, letih tuan-tuan. 2 hari 2 malam letih. Tuan-tuan jangan tipu saya lah. Semalam siapa yang pergi perarakan Merdeka tu, dia berjalan saja, tengok dia tidur malam tadi macam mana. Entah hari ni tak bangun aku. Letih kan, berjalan jauh berarak tuan-tuan. Bayangkan ni 2 hari 2 malam berjalan tuan-tuan. Sejauh sampailah ke Zul Ushairah ni. Okey, kita bagi lalu Aisyah dulu. 5 minit lagi. Okey. Alright. Okey, baik. Jadinya tuan-tuan, dengan perjalanan yang jauh itu mereka bergilir satu kenderaan dengan 6 orang. Berjalanlah mereka sejauh tersebut. Tapi tuan-tuan, saya sebutkan lagi, orang Quraisy dengan lumayannya dagangan yang mereka bawa, sudah tentulah mestilah dengan perisik-perisik dia, intelijen mesti cukup lah. Jadi tetap dapat laporan Muhammad telah keluar daripada Madinah. Jadi Abu Sufyan pun dengan kebijaksanaan dia telah lepas daripada dikejar dan disekat oleh baginda Nabi SAW. Sampai dekat Zul Ushairah tuan-tuan, Nabi tunggu. Dan Nabi pun dapat laporan daripada perisik mengatakan Abu Sufyan dah terlepas. Nabi tak mengamuk-ngamuk tuan-tuan. Kalau kita mengamuk dah. Tapi tak berlakulah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Nabi SAW buat plan B pula. Apa yang Nabi buat? Iaitu Nabi SAW telah mengikat perjanjian dengan Bani Damrah. Okay? Bani Damrah dengan Bani Mudlish. Ada 2 kabilah yang Nabi ikat. Pertama, tuan-tuan kena ingat. Peperangan Nabi ni, Nabi perang dengan iman. Dan iman ni membawa keamanan. Sebab itu tidak ada istilah al-qital tuan-tuan. Nabi tak, dalam perang Islam ni tak sebut sebagai qital. Dia tak sebut sebagai pembunuhan. Dia sebut sebagai al-jihad. Bersungguh-sungguh ni. Melaksanakan. Sebab
perang yang Nabi bawa ni tuan-tuan adalah untuk mengislamkan. Tuan-tuan akan jumpa nanti lepas ni peperangan yang lebih dahsyat. Sampai Nabi berdiri di Khaybar bersama dengan Ali di pintu kota Khaybar tu, Nabi pesan pada Ali, cakap pada mereka beriman pada Allah. Dakwah tuan-tuan, jangan kata street dakwah. Dah sampai depan musuh pun kita dakwah lagi tuan-tuan. Kalau dia beriman, kita bebaskan. Kita buat perdamaian. Tapi kalau dia tolak, ya, kita akan teruskan peperangan. Sampai ke tahap tu, Nabi SAW perintahkan kepada para sahabat baginda Nabi SAW. Yang kedua, Nabi buat perjanjian dengan Bani Mudlish dan Bani Damrah ni, sebab selepas ini, tidak perlu lagi tentera-tentera Nabi daripada Madinah tunggu di Bani Usyairah. Di Zul Usyairah ni. Sebab apa? Sebab orang tempatan yang duduk di Zul Usyairah ni, semuanya telah menjadi sekutu kepada kerajaan Madinah. Sebab Nabi tahu, zaman di Madinah kita tak ramai. Zaman di Madinah ni tentera tak ramai. Penduduk tak ramai. Jadi macam mana Nabi SAW nak mengatasi masalah ni? Maka inilah kaedah-kaedah yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Sebab itu, tuan-tuan akan jumpa lepas ni, Nabi tak mengulangi dah. Nabi pergi tempat-tempat yang kita sebut tadi. Buat, Wuddan, Safwan, Zul Usyairah. Nabi tak mak lagi tempat tu. Tetapi kawasan tu dah tak dilalui oleh pedagang daripada Mekah. Kenapa? Sebab kawasan tu seluruhnya telah menjadi sekutu baginda Nabi SAW. Semuanya setuju duduk di bawah kerajaan Madinah. Ini kebijakanlah baginda Nabi SAW. Okey, baik. Selesai peristiwa ni tuan-tuan, berlakulah lagi satu peristiwa namanya peristiwa Nakhlah. Peristiwa Nakhlah ni Nabi SAW tak keluar. Peristiwa Nakhlah ni Nabi tak keluar. Nabi hanya menghantar beberapa orang sahabat sahaja. Kenapa Nabi hantar? Nanti kita akan tengok lepas ni tuan-tuan. Cumanya selepas perang Zul Usyairah, Nabi pulang dan Nabi dah mengikat perjanjian dengan Mudlish dan Damrah ni. Nabi tak tinggalkan macam tu. Nabi buat serampang dua mata. Sebahagian yang balik dan beberapa orang dilantik oleh Nabi pergi kejar Abu Sufyan. Pergi kejar Abu Sufyan. Pergi tengok Abu Sufyan dan stay di Syam bersama dengan Abu Sufyan. Jangan tunjuk muka lah. Maksudnya pergi ikut je, follow saja Abu Sufyan. Kerana apa? Nanti Abu Sufyan nak bertolak balik ke kota Mekah, jangan lupa hantar report kepada kerajaan Madinah. Masa tu Abu Sufyan pun tak ada jangka dah. Jadi bila hantar report ke Madinah, Nabi SAW akan keluar dan nak buat lagi sekali sekatan. Okay? Nabi nak keluar dan buat lagi sekatan. Sebab, kenapa berlaku macam ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan tengok tadi, 7 perang yang awal, semuanya pergerakan Mekah menuju Syam. Bukan Syam menuju ke Mekah. Perang Badar saja pergerakan Syam menuju ke Mekah. Sebab Nabi hanya ada perisik yang jaga laluan Mekah ke Syam saja. Daripada Syam ke Mekah tu tidak ada lagi perisik. Jadi Nabi SAW tahu ni yang paling lumayan. Nabi minta ada beberapa sahabat keluar ikut Abu Sufyan sampai ke Syam, stay di Syam dan tengok bila mereka balik. Ternyata tuan-tuan mereka pulang pada bulan Ramadan, sekitar dalam Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Ada 5 bulan lepas tu baru dia pulang. Okey? Baik, kita pergi lalu azan Isyak dulu tuan-tuan, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okey, baik. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Okey, kita tengok sikit tuan-tuan, iaitu pada perang yang ke-8, perang akhir sebelum berlakunya peperangan Badar. Iaitu satu Sariyah dikenali sebagai Sariyah Nakhlah. Bila saya sebut Sariyah bererti Nabi tak keluar perang. Tapi Nabi SAW telah menghantar sahabat Nabi menjadi ketua operasi ataupun ketua misi. Apa yang berlaku tuan-tuan? Iaitu peristiwa ni berlaku pada bulan Rejab. Kita pun tertanya-tanya tuan-tuan. Bila sebut nama bulan ni kita maklum dah. Takkan Nabi nak hantar sahabat Nabi pergi berperang pada bulan Rejab? Sebab Rejab ini adalah salah satu bulan daripada 4 bulan haram kan? Arba'atun hurum tu. Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Takkan Nabi nak pergi hantar perang? Sebenarnya misi ni bukan misi perang. Okey, tapi misi ini adalah misi untuk melihat kekuatan daripada kem musyrikin Quraisy. Nabi SAW hanya hantar satu kumpulan kecil. Bukan 70, bukan 50, tapi hanya seramai 12 orang sahaja. Mana Nabi hantar tuan-tuan? Nabi hantar ke satu daerah namanya Nakhlah. Nakhlah. Nakhlah ni adalah daerah di antara Mekah dan juga Taif. Dia duduk kat tengah-tengah tu. Itu nama daerah Nakhlah. Mekah dengan Taif ni tuan-tuan adalah satu kawasan yang sama. Namanya Mekah. Okey, kita sebelum kita pergi bincang Nakhlah ni, tuan-tuan kena ingat dulu. Mekah dengan Taif ni adalah daerah yang sama. Dia duduk di bahagian Mekah. Sebab apa kena cerita benda ni tuan-tuan? Satu, Allah memang sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala utus Nabi jadi Rasul, orang Mekah ni lawan Nabi. Dia kata apa? Kalau benar Tuhan nak pilih Rasul ni, pasti Tuhan akan hantar suatu rajulun azim. Mestilah tokoh-tokoh ternama daripada dua kampung, Qaryatain. Dua kampung, daripada salah satu kampung ni. Kampung ni apa tuan-tuan? Adalah Mekah dan juga Taif. Orang Mekah sebut Taif itu dan Mekah itu adalah dua kampung. Maksudnya satu kampung yang duduk dalam satu daerah. Dua kampung yang duduk satu daerah yang sama lah. Kenapa saya terangkan benda ni tuan-tuan? Sebab ada orang tersalah faham. Bila Nabi SAW kewafatan pakcik dia dan isterinya, Nabi kan dakwah di Taif. Lalu dihalau kan. Orang kata, kenapa Nabi keluar daripada Mekah? Nabi tinggalkan dakwah ke? Nabi tak tinggalkan dakwah tuan-tuan. Sebab Taif itu adalah juga daerah Mekah. Sebab kalau Nabi keluar tuan-tuan, Nabi telah melanggar perintah Allah Ta'ala. Sebab Allah tak suruh lagi Nabi keluar. Nabi nak pergi Madinah pun tuan-tuan, lepas perjanjian Aqabah tu Nabi tak keluar. Sahabat dah keluar dah. Nabi masih lagi tunggu perintah Allah sampailah Allah izinkan untuk keluar pergi hijrah ke Madinah. Macam itulah ke Taif. Nabi tak minta tunggu pun perintah Allah sebab Taif duduk di daerah Mekah. Duduk dalam daerah Mekah lagi. Okey, jadinya Nabi hantar sahabat Nabi ni 12 orang dipimpin oleh Abdullah bin Jash. 12 orang ni jadi perisik. Perisik tuan-tuan. Perisik pergi masuk ke kem musyrikin, tengok apa kekuatan yang mereka ada. Aset, senjata, kapal terbang kalau ada, apalah. Pergi tengoklah. Apa yang ada dekat sana tu pergi tengok. Kita nak survey kekuatan mereka. Sebab kita dah melepasi 7 perang dah. Okey? Takkan kita nak repeat benda yang sama je. Pergi buat sekatan. Tak nampak perkembangan. Jadi Nabi nak tengok apa kekuatan sebab Nabi nak rancang lebih besar lagi selepas itu. Jadinya tuan-tuan, Nabi SAW hantar 12 sahabat. Abdullah bin Jash ni sebagai pemimpin dia. Abdullah bin Jash ni tuan-tuan, Nabi perintah apa? Kamu dapat surat ni,
dan buka surat ini 2 hari selepas perjalanan. Maksudnya lepas kamu 2 marhalah daripada kota Madinah, baru dibenarkan buka surat, baru tengok kamu perlu ke mana. Sebelum tu Abdullah bin Jahsh dengan 12 lagi sahabat tu tak tahu. Kita nak menuju mana? Tak tahu. Nak pergi mana ni? Tak tahu. Tak tahu nak pergi mana ni. Nabi kata keluar je. Sebab apa Nabi rahsiakan tuan-tuan? Sebab waktu itu ramai di kota Madinah itu dalam keadaan ramai orang-orang Yahudi. Ramai lagi orang-orang musyrik. Dan ketika itu belum ada lagi munafik, tak ada lagi tuan-tuan. Munafik ni timbul selepas kalahnya Quraisy di dalam peperangan Badar. Dan selepasnya siapa nama tu? Ka'ab bin Al-Ashraf, seorang pemimpin Yahudi pun mati lepas tu. Barulah ramai munafik ni timbul. Tapi zaman tu belum ada lagi. Cuma Nabi takut rahsia tu terbongkar. Tak ada PNC. Nabi suruh mereka jauh berjalan, rahsiakan misi ni. 2 hari perjalanan baru buka surat. Mereka buka surat tuan-tuan. Surat tu menyatakan perjalanan perlu ke Nakhlah. Nakhlah ni daerah sepadan Mekah tuan-tuan. Maksudnya ini adalah masuk ke zon musuh. Zon musuh ni. Dia bukan duduk luar-luar lagi tuan-tuan. Bukan duduk kat Rabih. Bukan duduk dekat Zul Ushairah dah ni. Ni duduk di zon musuh. Di Nakhlah. Dan sampai dekat situ, Nabi kata apa? Kalau nak teruskan, terus. Siapa tak berani, patah balik. Dan ternyata tuan-tuan, 12 sahabat Nabi ni semua beranilah. Semua setuju untuk bertolak dan sampai ke Nakhlah. Cuma 2 orang berundur. Iaitu dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Utbah bin Ghazwan. Dua-dua ni patah balik. Kenapa patah balik? Sebab unta hilang. Saya lupa nak sebut tuan-tuan. 12 orang sahabat keluar, tapi mereka hanya dibekalkan 6 ekor unta. 1 ekor unta, 2 orang penunggang dia. Okay, ada 2 rider lah. Jadinya, sebabkan 1 unta hilang tuan-tuan, 2 ni tak dapat terlibat. 10 lagi mara sampailah ke Nakhlah. Sampai dekat Nakhlah pula tuan-tuan, mereka ni terserempak. Misi awal untuk survey kekuatan, riki tempat. Tengok kekuatan musuh ni. Tapi apa yang mereka dapat? Mereka bertembung dengan pedagang-pedagang daripada Mekah yang singgah dekat situ. Dan mereka nampak di situlah peluang untuk mereka kalahkan. Cuma isu yang mereka tengah berijtihad, sekarang kita berada di hari terakhir di dalam hari Rejab. Maksudnya hari terakhir pada bulan Rejab. Esok baru masuk Safar. Tapi mereka kata apa? Kalau kita biarkan, mereka terlepas. Tapi kalau kita halang mereka sekarang, kita serang mereka, kita menyerang dalam bulan haram. Nak buat apa ni? Dia pun berijtihad. Seorang kata macam ni, seorang kata macam ni tuan-tuan. Akhirnya semua setuju, mereka buat serangan. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kita akan jumpa nanti cerita ni tuan-tuan. Sebelum kita masuk perang Badar, kita akan jumpa cerita ni. Okey, saya berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.